Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita bersama saya, Nala Huda. Dan cerita pada jam ini sekali lagi mengetengahkan isu gangguan bekalan air yang sudah menjadi satu kebiasaan sekarang. Kita sedia maklum terdapat beberapa kawasan atau beberapa negeri tertentu yang sudah biasa dilanda dengan gangguan bekalan air ini. Tapi untuk cerita di sebalik berita pada waktu ini, kita akan bersama dengan dua wartawan Astro Awani yang ada membawakan laporan tinjauan gangguan air baru-baru ini. Satu di Ibu Negara dan satu lagi di Terengganu. Tapi kita akan bersama dengan Ridauddin Daud terlebih dahulu yang ada melakukan tinjauan di sebuah kondominium di Ibu Negara yang mengalami gangguan bekalan air ketika ini dan difahamkan sejak beberapa hari yang lepas. Ridauddin, boleh kongsikan tinjauan yang Ridauddin buat hari ini dan apa pandangan yang dikongsikan penduduk di kondominium ini? Baik, terima kasih Naila. Jadi kalau ikutkan sebenarnya saya pergi ke sebuah kawasan di Batu Muda, kondominium yang agak baru. Difahamkan baru 2 tahun, ada penduduk yang baru 2 tahun, tak sampai 2 tahun bertinggal di situ. Kalau lihat bangunan pun sebenarnya memang sangat cantik, sangat baru. Tidak jauh daripada PPR sebenarnya. Dan itulah apa yang dibangkitkan oleh mereka. Kerana kalau diikutkan dari luar, nampak cantik, ada swimming pool. Dan kemudian memang cantiklah kalau tengok, memang nampak design pun moden. Tapi di dalamnya rupanya mereka berdepan dengan masalah air. Baru 2 hari lepas mereka menghadapi masalah tiada air langsung dan kemudian difahamkan juga pada bulan puasa ada yang menghadapi masalah tekanan air yang agak rendah selama 2 minggu. Jadi bayangkan dalam keadaan Ramadan ketika kita nak masak dan sebagainya, air pula agak slow. Jadi sebenarnya ia memberikan kesukaran yang amat sangat kepada mereka dan ada juga yang mengakui umurnya masih lagi muda, 30 tahun. Dia tidak pernah menjangka pun bahawa duduk di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur di kondominium yang nampak agak mewah, agak serba canggih dan sebagainya, nampak baru, namun terpaksa berdepan dengan masalah air saban hari, saban minggu, saban bulan dan mungkin juga saban tahun. Jadi itulah apa yang dikatakan oleh mereka. Mungkin kita boleh dengar sedikit apakah luahan ataupun keluhan daripada penduduk di kondominium itu. Kita terima kat sini tu macam jauh di luar jangkaan kita lah. Kita pun tak sangka. So better kita duduk rumah flat yang sebelah ni yang tak ada masalah kan. Instead of duduk sebelah ni, kita nampak macam bangga lah duduk rumah kondo kan. Tapi sebenarnya in fact apa yang kita penduduk rasai bila duduk dalam ni macam tak setimpal dengan apa yang kita bayar setiap bulan lah. Ya. So memang masalah itu selalu berlaku? Ya, selalu berlaku. So macam saya rasa bersyukurlah sebab saya office dekat sini je. So kita boleh pergi office kalau ada masalah air ke masalah lain. Tapi kalau macam penduduk lain yang ada berkeluarga, ada anak kecil, ada orang tua, so akan jadi sangat isu yang besar lah. Memang teruk lah sekarang ni kan. Sebab kita orang pun sampai 2 hari tak ada air. Pukul 3 pagi ni lah kira pagi tadi. Pukul 3 baru dapat air. Baru keadaan air itu normal sikit lah. Orang cakap taklah besar macam biasa tekanan dia. Tapi okey sikit lah sekarang. So pressure air tu selalu bermasalah ke? Memang bermasalah. Bila sekali air tu dia bunyi pump tu sikit dia kuat sampai rumah kami level atas. So bergegar. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi kan dia bunyi bom. Memang sampai rumah pun bergegar. Jadi kami ni duduk atas. Okey, 40 dan ke atas. Jadi kami rasa dengan bunyi yang kuat dan tuman yang kuat starting dia tu, lepas tu nanti pressure jatuh. Jadi kalau yang ke atas tu macam mana kita orang nak duduk kan? Ridauddin, boleh berikan sedikit gambaran mengenai kondominium ini? Ridauddin, kita nak faham berapa jumlah penduduk di kondominium ini, berapa tingginya dan anggaran berapa lama sudah wujud masalah air ini. Ada yang kata sejak beberapa tahun lepas pun ada, berulang kali setiap bulan. Tetapi tinjauan Ridauddin bercakap dengan penduduk di kondominium ini, betapa seriusnya isu gangguan bekalan air di kondominium ini? Baik Naila, kalau diikutkan sebenarnya ada lebih kurang 44 tingkat. Pintu pula lebih daripada 700 pintu. Jadi bayangkan berapa ramai kalau satu keluarga ada 2 orang pun kita ambil. Maksudnya lebih daripada 1,400 orang yang tinggal di sana. Itu kalau kita ambil satu rumah 2 orang. Jadi sebenarnya isu ini sebenarnya bukanlah pertama kali berlaku. Sebelum ini kalau menurut penduduk, ada yang tinggal tidak sampai 2 tahun sudah 4 atau 5 kali berlaku masalah tekanan air rendah, masalah tiada air dan sebagainya. Kalau kita kirakan secara purata, 2 tahun kita ambil 24 bulan. Kalau 4 kali berlaku, maksudnya 24 bagi 4, 6. Maknanya lebih kurang 6 bulan sekali akan berlaku masalah kekurangan air ataupun kekurangan tekanan air seperti ini. Jadi itu untuk sebuah rumah yang
Kuala Lumpur yang seperti kita tahu kadang-kala ada juga mengalami gangguan bekalan air dan sebagainya. Ketika orang lain mengalami gangguan bekalan air, mereka turut mengalami gangguan bekalan air, terutamanya apabila loji dibersihkan, bekalan air di sekitar kawasan itu ditutup. Namun ketika orang lain tidak mengalami masalah gangguan air, mereka tetap mengalami masalah gangguan air kerana difahamkan menurut mereka adalah disebabkan tekanan air rendah dan sebagainya. Jadi itulah kesukaran yang dihadapi mereka sebenarnya sejak dari dulu sampailah sekarang. Kalau diikutkan masalah air ini sebenarnya memang sangat merungsingkan kita. Sebenarnya itu sikit sebenarnya. Kalau ikutkan tadi Syahrizal berkata bahawa dia beruntung kerana rumahnya berdekatan dengan pejabat. Ada beberapa kali juga dia pergi ke pejabat untuk mandi dan sebagainya. Namun disebab berseluruh juga mungkin lepas ni bawa ke tilam pun pergi ke pejabat dan sebagainya. Dengar mungkin seperti berseluruh, namun itu sebenarnya satu masalah yang perlu diselesaikan. Menurut mereka sudah pun mengadukan perkara ini kepada pihak pengurusan dan sebagainya. Namun sehingga kini dakwa mereka masih lagi tiada tindakan konkret diambil dan mereka kini menjadikan media seperti Eswar ini sebagai medium untuk mereka meluahkan keluhan dan aduan mereka kerana pada mereka sudah pun membuat beberapa aduan sebelum ini, namun masalah sama masih lagi berulang dan kini mereka mengharapkan pihak berwajib, pihak berkaitan untuk turun padang untuk melihat sendiri isu ini kerana mungkin isu ini sebenarnya mungkin bukan berlaku di kondominium ini saja, mungkin berlaku di kondominium lain juga yang mungkin tidak diberi perhatian kerana mereka tidak tahu channel untuk mengadukan masalah mereka selain daripada kepada pihak pengurusan. Jadi mereka menggunakan media seperti inilah untuk mengadu masalah mereka yang sudah pun mereka lama bangkitkan sebelum ini namun tiada penyelesaian. Jadi inilah mungkin antara sebab mereka mencari Eswar Wani untuk meluahkan isi hati dan keluhan mereka. Dan berdasarkan apa yang mereka cerita, 2 tahun kebelakangan menghadapi masalah gangguan bekalan air, tekanan air rendah dan sebagainya. Kalau kita pun di tempat mereka, sudah pasti ia menyukarkan keadaan. Ada yang terpaksa menyewa hotel bajet dan sebagainya ketika rumah tiada air. Ada yang membawa anak, ada yang membawa ibu yang sudah pun berusia warga emas ke hotel kerana tiada air. Jadi pelbagai cerita dikongsi kepada mereka. Masalahnya juga bukan isu air sebenarnya, ada juga masalah-masalah lain yang dibangkitkan dan semua itu saya akan bawakan dalam laporan Buletin Awani dan juga mungkin Awani 7.45 pada malam ini kerana ada juga beberapa isu yang dibangkitkan dan harapan mereka agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan tiada lagi berlaku masalah ini pada masa ke depan. Ridauddin, akhir sekali apabila mereka berkata isu dipercayai berpunca daripada masalah tekanan air yang rendah, adakah berdasarkan pandangan mereka ataupun mungkin Ridauddin sempat melakukan sedikit research, kajian, pendidikan berhubung dengan isu ini, isu tekanan air rendah ini berpunca daripada faktor geografi bangunan itu ataupun mungkin berpunca daripada isu loji, sumber punca air dan sebagainya, atau mungkin masih memerlukan lebih banyak kajian atau penyelidikan apa sebenarnya faktor berlakunya gangguan bekalan air di kondominium ini, Ridauddin? Yalah, itu apa yang dibangkitkan mereka. Mereka sebenarnya mengharapkan supaya wujudnya badan pengurusan bersama antara penduduk dan juga pemaju supaya mereka tahu sebenarnya apakah yang berlaku di kondominium tersebut. Sekarang ini mereka tahu mereka ada masalah air tapi mereka tidak tahu puncanya. Jadi berdasarkan itulah sebenarnya mereka mungkin berfikir, mungkin ada juga antara mereka berbincang sesama mereka dan mereka mungkin merasakan ia mungkin disebabkan oleh mesin ataupun generator pump yang mungkin tidak dapat memberikan air atau kuasa air yang lebih kepada penduduk dan juga mungkin juga disebabkan 44 tingkat rumahnya. Jadi seperti biasa kalau rumah tinggi sebegitu pasti akan ada tekanan air yang berbeza-beza. Namun itu semua hanyalah sekadar perbincangan dan kata-kata cakap-cakap antara mereka kerana mereka tidak dapat secara 100% ataupun secara bersemuka dengan pemaju kerana tiada lagi badan pengurusan bersama yang diwujudkan. Jadi itu antara perkara yang mereka perjuangkan supaya apabila ada JMB ini atau badan pengurusan bersama, mereka boleh duduk semeja, boleh berbincang dan sekiranya ada apa-apa perkara yang berbangkit boleh terus sampaikan kepada pemaju pengurusan dan sebagainya. Dan kemudian dari situlah mereka tahu apakah punca masalah dan mereka bincang dan kemudian selesaikannya. Jadi setakat ini JMB itu masih lagi belum ada dan itulah yang mereka harapkan supaya apa saja berlaku selepas ini mereka dapat bincang dan mereka dapat tahu punca dan kemudian yang paling penting mereka dapat selesaikan bersama-sama bukan sahaja untuk pemaju malah untuk penduduk juga. Baik, dan diharapkan dengan laporan oleh Ridauddin tindakan segera dapat diambil bagi menangani isu ini. Terima kasih kepada Ridauddin Daud untuk perkongsian itu. Itu cerita di Ibu Negara. Kita juga nak
pergi ke Terengganu melihat kepada isu gangguan bekalan air di Terengganu, di mana Wakil Astro Awani di Terengganu Nur Fazizai Ali sebelum ini ada bawakan laporan mengenai isu gangguan bekalan air, terutamanya pada sambutan Aidilfitri. Di tengah-tengah sambutan Aidilfitri, kebanyakan penduduk di beberapa kawasan dilanda dengan isu gangguan bekalan air, dan Fazizai Ali juga sudah bersedia bersama saya ketika ini untuk kongsikan sedikit reaksi daripada Menteri Besar Terengganu yang ada memberikan sedikit respons. Mungkin ada janji yang dibuat bagi mengatasi isu air ini. Fazizai boleh kongsikan apa reaksi yang Fazizai dapat hari ini? Baik Naila, jika sebelum ini masalah gangguan air ataupun tekanan air yang rendah ini membelenggu beberapa penduduk khususnya di Terengganu ini, khususnya di daerah Siu seperti yang saya laporkan sebelum ini, di mana masalah gangguan air ini didakwa berlaku beberapa hari menjelang musim perayaan Aidilfitri, dan sudah pasti bila berlaku gangguan ini, aktiviti ataupun rutin harian penduduk akan sedikit terjejas kerana bekalan yang diterima mereka agak rendah dan juga perlahan. Dan situasi itu juga menyukarkan khususnya para peniaga di mana mereka telah beberapa hari telah bercuti kerana menyambut perayaan Aidilfitri, namun apabila kembali untuk meneruskan operasi perniagaan itu, mereka terpaksa menangguhkan sementara berikutan bekalan air yang diterima mereka agak perlahan kerana itu menyukarkan mereka untuk membasuh bekalan bahan mentah, membasuh pinggan mangkuk dan sebagainya, Naila. Dan di mana bagi penduduk yang mempunyai tangki takungan maupun yang berada di kawasan sungai, mereka mungkin masih mempunyai bekalan atau punca untuk menggunakan bekalan air ini. Namun bagi mereka yang tiada, mereka terpaksa mencari alternatif sendiri bagi menggunakan atau mendapatkan bekalan air bersih ini. Dan bagi mendapatkan status ataupun situasi terkini berhubung gangguan bekalan air di Terengganu ini, Naila, saya sempat mendapatkan respons daripada Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar, di mana Datuk Seri Ahmad Samsuri mengambil serius permasalahan yang dialami oleh penduduk kampung ini, dan mereka juga sedang mengatasi permasalahan yang membelenggu penduduk kampung ini, di mana mereka juga memberi jaminan akan meredakan permasalahan yang dialami oleh penduduk ini secara berperingkat dalam waktu terdekat. Dan kita ikuti dulu perkongsian ini, Naila. Gangguan air di negeri Terengganu ni dia tidak sama keadaannya. Ada yang akibat daripada bila air pasang, maka berlaku loji lautan air yang tidak dapat mengambil air oleh kerana air masin naik ke sungai, ke hilir. Ada yang dalam bentuk paip yang pecah dan sebagainya. Jadi setiap satu yang berlaku itu ada keunikan masing-masing, dan saya percaya dengan kebolehan satu, insya-Allah kita cuba untuk menyelesaikan dengan sesegera mungkinlah. Fazizai, kita hampir tiba di penghujung sambutan bulan Syawal ini, dan kita tahu isu gangguan bekalan air ini sudah pun membelenggu beberapa penduduk di Terengganu sejak sebelum perayaan bermula lagi. Tetapi daripada ketika itu sehinggalah sekarang, tinjauan Fazizai di beberapa kawasan yang terjejas ini, masih ada lagi gangguan bekalan air ataupun sudah beransur pulih? Apa yang saya difahamkan adalah ada beberapa kawasan telah pun pulih daripada permasalahan yang dialami ini, di mana pihak-pihak yang tertentu juga telah mengambil langkah proaktif dengan menyediakan bekalan air dan sebagainya untuk disalurkan kepada penduduk. Namun apa yang dialami lagi di setengah kawasan di mana mereka masih menerima tekanan air rendah, dan itu yang terpaksa dihadapi oleh penduduk khususnya di daerah Kuala Terengganu ini sendiri. Tapi saya boleh dikatakan para penduduk di Kuala Terengganu ini mereka bernasib baik kerana setengah kawasan di kediaman mereka mempunyai air perigi untuk dijadikan sumber bekalan mereka, dan mereka lebih banyak bergantung kepada sumber bekalan air itu walaupun mengalami masalah gangguan ini. Itu antara cara yang dilakukan oleh penduduk, Naila, kerana kita tahu sebelum ini juga Terengganu mempunyai krisis bekalan air, dan kebanyakan para penduduk telah mengambil alternatif dengan menyediakan telaga tiup ataupun sebagainya untuk jadikan sumber, kerana mereka memang jika perkara ini berulang mereka terputus, di mana para penduduk juga meluahkan jika tiada bekalan elektrik mungkin mereka boleh bersabar, namun jika kekurangan ataupun tekanan air rendah ini itu amat menyusahkan mereka kerana banyak aktiviti ataupun rutin mereka akan terjejas dengan ketiadaan bekalan air bersih ini, Naila. Fazizai, kita juga nak melihat kepada
tempoh masa ataupun waktu gangguan bekalan air ini berlaku dan juga kawasan-kawasan yang terjejas. Adakah ini satu perkara yang sudah biasa melanda di kawasan-kawasan ini ataupun timing dan juga lokasi gangguan bekalan air ini berlaku pada ketika ini, pada waktu musim perayaan ini satu perkara yang luar biasa atau satu kebiasaan bagi mereka? Seperti yang dimaklumkan, gangguan bekalan air yang berlaku ini di Terengganu khususnya pada musim perayaan itu adalah kemungkinan yang telah dijangkakan oleh pihak berkaitan dan mereka juga telah mengambil langkah awal bagi mengatasinya. Namun ketika perayaan Aidilfitri baru-baru ini kemungkinan perantau-perantau yang pulang untuk balik kampung dan menyebabkan bekalan yang digunakan agak tinggi dan menyebabkan berlakunya bekalan gangguan dan juga tekanan air yang rendah itu, Naila. Tapi ianya telah diatasi secara berperingkat setakat ini apa yang saya dimaklumkan, Naila. Baik, terima kasih Nur Fazizai Ali, Wakil Astro Awani di Terengganu, sedikit sebanyak kongsikan mengenai dengan gangguan bekalan air di beberapa kawasan di Terengganu pada musim perayaan ini dan apa reaksi pihak berkuasa terhadap masalah gangguan bekalan air ini. Dan banyak lagi perkongsian untuk cerita jam ini, tapi kita akan berinteraksi seketika kembali selepas ini.